Baik, yang dimaksudkan dengan rukun solat seperti contoh di pertemuan yang lepas, sesuatu yang mesti ada di dalam solat yang menyempurnakan, yang melengkapi solat itu. Dia ada 3. Dengar betul, rukun solat ada 3, iaitu yang pertama rukun qalbi hatilah, rukun qalbi. Yang kedua rukun fi'li, perbuatan. Yang ketiga rukun qauli. Rukun yang pertama rukun qalbi, hati. Maknanya ada rukun-rukun yang melibatkan hati kita. Yang kedua ada rukun yang melibatkan pergerakan ataupun perbuatan kita. Dan ketiga ada rukun yang melibatkan sebutan. Sebutan ataupun apa yang kita sebut, apa yang kita baca. Saya ulangi, rukun solat ada 3, dipecah menjadi 13 seperti, okey, kita ulang ya, tengok kalau ada. Sekadar nak mengulangi mukadimah ni. Okey, baik. Tengok rukun solat ada 13, seperti yang kita telah maklum. Si ada yang si tahu sebenarnya, cuma sekadar nak mengulang, warming up kita pada malam tu. Makna yang tadi, salah satu jak si ada maka si sah solat kita. Contohnya rukuk serta tomak ninah. Rukuknya bukan rukuk, rukuknya udah sempurna, udah perfect, tetapi tidak disertai dengan tomak ninah pun fail, gagal ataupun tidak betul, tidak diiktiraf rukuknya mesti dengan tomak ninah. I'tidal serta tomak ninah, sujud serta tomak ninah. Maknanya di sini rukuk ada gengnya, i'tidal ada gengnya, sujud ada gengnya. Jadi kalau kelihatannya sikit dia ada, maka burn, hanguslah solatnya. Kenapa? Kecacatan yang sedikit. Karena kecacatan sedikit itu melibatkan rukun, bukan benda sunat. Baik, kita pergi kepada pembicaraan yang seterusnya. Kita dah pergi kepada rukun yang pertama, yang kedua dah kita pergi. Saya lelah mesin sia, di situ ada. Okey. Rukun yang ketiga okey. Kita pergi kepada rukun yang keempat. Rukun yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Udah terang lagi bersuluh, membaca Al-Fatihah adalah merupakan rukun. Si baca Fatihah, maka si sahlah solat kita. Baik. Daripada Ubadah bin Samit, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah solat sesiapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu adalah merupakan dalil yang membuktikan bahawa membaca Al-Fatihah adalah wajib. Clear? Okey, baik. Dalam membaca Al-Fatihah pun ada syarat sah. Bukan bantai-bantai macam ni aja. Ada syarat sah membaca Al-Fatihah. Ada 7. Ada 7 Syarat sah Al-Fatihah ada 7. Dia sendiri mendengar Al-Fatihah yang dibaca. Aduh, saya lupa nak masang mendatuk, dek. Tunggu dulu Lupa saya nak macam. Kita nak nanggap apa pandangan-pandangan sebagian ulama berkenaan dengan itu. Minta maaf, lupa nak masang. Masang sini, Pak. Tutup merah. Merah. Kod-kod kita boleh dengar. Dah. Tutup. Tak kontrol dulu. Kita test dulu. Lupa indah saya nak masang benda ayat. Berapa kali? Ya aja boleh. Berapa kali? Cik. Allah, ada. Baik, kita teruskan dulu.
Ceknya pinjam kabel. Baik. Kita teruskan dulu sementara teknisian ngatur ada sedikit masalah di sini. Tu. Dulu. Ya. Baik pilih ya. Ya. Baik, kita teruskan jalan. Okey, syarat sah Al-Fatihah yang pertama, diri sendiri mendengar Al-Fatihah yang dibaca. Apakah yang dimaksudkan dengan diri sendiri? Diri kita pun yang mendengar bacaan Al-Fatihah. Maknanya boleh kita tidak membaca Al-Fatihah, itu maksud yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh membaca Al-Fatihah dengan suara yang berbisik-bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak boleh membaca dengan suara angin. Tidak boleh membaca dengan suara angin. Kita sendiri mesti mendengar. Bukan ayat, bukan perkataan, tapi setiap huruf mesti disebut dengan betul. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita sendiri yang mendengar bacaan kita pun. Jangan kita, saya ulangi, jangan kita membaca cuma suara angin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab saya cuma nyebut siapa-siapa lah. Sebelum PKP saya selalu juga sekali-sekala sembahyang di situ masih ada juga jenis membaca suara angin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bacaan yang tidak tepat ataupun salah. Kita mesti memperdengarkan bacaan di telinga kita sendiri ataupun orang sebelah mendengar. Tetapi orang sebelah mendengar, dia kalau sampai mengganggu bacaan orang sebelah ataupun imam, dia boleh jatuh haram. Walaupun jatuh haram, tetapi dia masih sah. Masih sah, cuma haram. Masih sah tetapi cuma hukumnya haram. Kelak kita akan memperincikan lagi ya. Sebab saya tadi video yang Ustaz Azhar terus tadi memperincikan apa yang dimaksudkan dengan membaca telinga kita sendiri yang mendengar. Baik. Level bacaan mungkin silap saya ada 4 ataupun 5. Level yang pertama kita pun yang mendengar. Level yang pertama kita sendiri yang mendengar. Level yang kedua orang yang nombor 2. Apa yang dimaksudkan orang nombor 2? Orang kiri kanan kita. Kita orang nombor 1 harus. Namanya harus. Boleh. 3. 1. Tak. Kalau kita sendiri yang mendengar itu sunat. Sunat. Kalau orang nombor 2, 1, 2 itu harus, maknanya masih dibolehkan. Mun kita dengar orang sebelah baca nak, masih dibolehkan. 1, 2, 3. Kalau orang yang ketiga mendengar bacaan kita ketika nya jatuh, makruh. Jadi makruh. Kita orang nombor 1, kiri kanan orang nombor 2, orang nombor 3. Kalau kita sendiri yang cuma kita sendiri aja yang mendengar, itu apa? Sunat. Kalau orang nombor 2 yang mendengar, itu harus. Maknanya masih dibolehkan. Orang yang ketiga mendengar, kadang-kadang ada yang baca kuatkan. Kalau orang yang ketiga mendengar, makruh. Makruh. Dan kalau sampai imam yang keempat mendengar, itu jatuh haram. Baik. Cuma yang nak ditekankan di sini, syarat sah Al-Fatihah yang pertama, kita sendiri mendengar Al-Fatihah yang kita baca. Saya ulangi, jangan membaca dengan
bacaan suara angin. Saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu tidak boleh ataupun bacaan yang tidak sah. Baik. Yang kedua, membaca secara tertib mengikut turutan ayat Al-Fatihah yang betul. Membaca dengan tertib ini jarang orang sih baca dengan tertib lah. Apa maksudnya membaca dengan tertib? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin waladdallin. Alhamdulillah. Mata lintang bukang bacaannya. Si pernah berlaku nak. Memang si pernah berlaku lah. Mun zaman para sahabat dulu pernah kali. Masa ya arak lagi dibenarkan. Sebelum ayat pengharaman arak diturunkan. Sahabat ketika ya masih lagi yang minum arak. Yang minum arak bila Nabi nangkan lain macam dia tu. Lain macam dia tu sembahyang kat minum. Sampai imam sampai makmum ketika ya. Turun ayat yang mengharamkan arak supaya adanya dapat solat dengan sempurna. Kalau ayat yang dimansuhkan boleh minum arak kali ternindak imam baca agak. Keluar daripada surah Fatihah sampai ayat dalam Bible dah keluar. Kau tembak yang mabuk. Membaca secara tertib mengikut turutan ayat Al-Fatihah yang betul. Saya ulangi, memang si pernahlah kita membaca surah Al-Fatihah si mengikut urutan. Selalu kita akan mengikut urutan. Baik. Yang ketiga tu penting, menjaga makhraj huruf dan segala hukum tajwidnya. Itu penting. Sebab biarlah kita disuruh belajar membaca Al-Quran. Bukan sekadar supaya kita pandai membaca Al-Quran sih. Sebab bila kita membaca Al-Quran, benda ya dimbak kita dalam sembahyang. Benda iaitu kita membaca Al-Quran, kita bawa di dalam solat. Tengok. Yang ketiga, menjaga makhraj huruf dan segala hukumnya dengan tajwidnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau dulu cerita 30-40 tahun dulu lah, ada saya pernah dengar di Kuching. Alhamdulillah irabbil alamin. Irabbil alamin. Bab orang Kuching tu ra-nya susah. Biru, mirah, kerak, sori, lori, kereng. Kalau orang Mukah lain nak. Mukah dah adalah. Orang Mukah tu jenazah beliau, jenazah. Susah nyebut jim zai jenazah. Brazil. Siapa penyokong Brazil itu? Ada tempat-tempat tertentu yang susah nak menyebut. Ya sidak nganuk lim goeng jangan terbulu-bulu. Terburu-buru jadi terbulu-bulu lagi. Lu tinggal mana kilulong. Ada di antara kita memang susah nak menyebut huruf-huruf tertentu. Termasuk saya kadang-kadang ada huruf-huruf tertentu memang susah ni kita. Tapi alhamdulillah saya bukan sih pernah kena tegur. Sampai kena tu pun kena tegur. Kadang-kadang hijau biru mata kena tegur. Pasti lagi berlaku Ustaz, lari bacaan kita Ustaz. Betul. Kadang-kadang lari kita si sedar Macam kita baca depan guru, fokus kita akan jaga. Jaga baca kita. Keluar simpang beri signal light. Cun jak rupa kita tekan break. Cun jak kita melepas kelas. Tapi bila kita sendiri-sendiri, kita lupa. Demikian juga dengan para imam. Para imam pun kadang-kadang terlecok kata kita nak. Terlecok bacaan ayat si cun, perkataan si cun, huruf si cun. Jadi perlulah kita melazimkan diri kita dengan bacaan yang tenang. Baca tenang. Supaya apa? Cun. Ayat cun disebut, perkataan cun disebut. Kemudian apa lagi? Kemudian huruf-huruf yang ada dalam bacaan itu pun cun. Tepat apabila kita menyebutnya. Huruf sad. Kamu apa ya? Shin, sin, ra. Ada semua huruf-hurufnya ada sifat hurufnya tersendiri ya. Ada yang secara umumnya sifat itu ada 3. Tebal, nipis,
dan fleksibel. Secara umumnya ada huruf tebal, ada huruf nipis dan ada huruf fleksibel. InsyaAllah Ustaz Sodikin dan Ustaz Kosa ni, Ustaz Kosa, tuan pengurusi kita pun boleh ngajar juga. Dulu tuan imam lah. Saya tu bab Al-Quran kurang mahir sikit, tetapi insyaAllah boleh lah. Boleh menurut ibu dan kali je ya. InsyaAllah. Baik. Okey, yang seterusnya, tidak melakukan bacaannya dengan gaya bacaan Okey. Tidak melakukan bacaannya dengan gaya bacaan yang boleh merosakkan maknanya. Saya mesti silap tahun lepas kan Anggas. Tidak. Kalau yang biasa-biasa bertanding di peringkat nasional dan antarabangsa selalu dengar bacaan-bacaan Al-Quran, tapi tahun lepas kan saya dengar tidak Indonesia baca. Bunyi Jawa apa lagu Jawa nak, lagu Jawa. Kalau cun nya pun apa sebutan okey, takut nya kena nak menjaga lagu ya, nya nak menjaga lagu ya, jadi larinya pun sebutan yang menyebabkan maknanya lari. Kita contoh macam tu dalam Al-Quran. Qaf dengan kaf. Contohnya, anti fi qalbi. Anti fi qalbi. Engkau di hatiku. Tok cerita orang bergerak lah. Anti fi qalbi. Engkau di hatiku. Itu kalau orang bergerak. Kalau anti fi qalbi. Anti fi qalbi. Kalbi itu anjingku. Engkau di anjingku. Sebab ya lah, minta maaf lah. Kalau nama orang sebut betul-betul. Qalbi dengan kalbi, salah sebut anjing. Banyak lagi contoh-contohnya. Baik. Tidak melakukan bacaannya dengan gaya bacaan yang boleh merosakkan maknanya. Jadi lagu yang biasa-biasa aja lah, yang biasa kita dengar guru-guru Al-Quran ngajar macam ni. Jangan kita pandai-pandai nak ngubah-ngubah sampai apa? Konon kita nak menjaga lagu ya, tiba-tiba nya pun lari, sifat hurufnya lari, makhrajnya lari, hukum tajwidnya lari, menyebabkan maknanya lari. Okey, membaca dalam bahasa Arab. Membaca dalam bahasa Arab pun pernah dipolah orang lah, kecuali di Turki. Turki beberapa tahun dulu lah. Dannya apa? Dannya diperintah oleh golongan liberal. Dannya mengubah apa? Bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan di dalam sembahyang kepada bahasa Turki, termasuk danya azan pun dalam bahasa Turki. Mun dalam azan dalam bahasa Melayu suka juga saya sebenarnya. Jadi begini, ndak Allah pada supaya datang pada salah si pada salah. Nang sebab salah supaya dia datang. Ni ndak mun azan betul, coba azan betul-betul si datang. Coba azan salah baru dia datang. Ya selingan aja. Baik. Tidak boleh membaca terjemahannya. Itu pun pernah berlaku. Pernah kita berlaku di Malaysia, orang sembahyang membaca terjemahan aja. Kecuali yang saya pernah dengar di Britain dan di Amerika. Golongan liberal lah. Golongan liberal. Dannya membaca bacaan dalam solat dalam menggunakan semua bahasa. Especially bahasa Inggeris. Video yang insyaAllah saya akan kemukakan. Video dia solat, dia sembahyang, membaca ayat-ayat suci Al-Quran terjemahan. Maksudnya dalam bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa lain. Padahal syarat-syarat sah Al-Fatihah tidak boleh membaca terjemahannya. Okey. Mesti membacanya dalam keadaan masih berdiri. Jika kita rukuk dalam keadaan masih lagi menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya, maka solatnya batal dan wajib mengulangi semula. Okey, dengar betul-betul. Ulang kali lagi. Mesti membacanya, mesti membaca Fatihah dalam keadaan kita masih berdiri. Jika kita rukuk dalam keadaan masih lagi menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya, maka solatnya batal dan wajib mengulangi semula. Contohnya karena kita sembahyang seorang-seorang lah, cerita nengah final main ball. Habis si Fatihah ya. Habis. Walau tadi Nabi amin ya si wajib. Dengar.
waladdallin. Habis sih? Habis. Yang dimaksudnya tu si habis dah. Nah. Waladdallin. Nya rukuk sambilnya ngabis Fatihah. Ya yang dimaksudkannya tengok. Mesti membacanya dalam keadaan masih berdiri. Masih berdiri. Jangan sambilnya rukuk, sambilnya lin. Itu batal. Itu tidak boleh. Faham? Maknanya kita kena menyempurnakan bacaan Al-Fatihah dalam keadaan berdiri. Amin. Ya boleh dibaca, boleh tidak dibaca. Tetapi jangan kedekut gila lah. Apalah penting gila kerja kita tu. Apalah penting gila kita kerja itu sampai amin pun si disebut juga nak. Walaupun sunat baik. Mesti membacanya dalam keadaan masih berdiri jika rukuk. Jika kita rukuk dalam keadaan kita masih lagi menyempurnakan bacaan Al-Fatihah, maka solatnya batal dan wajib mengulangi semula. Okey, faham Saya ulangi sekali lagi. Al-Fatihah mesti diselesaikan dalam keadaan kita berdiri. Kadang-kadang ada masa rajin kita, kadang-kadang masa malas kita. Rajin kita akan membaca surah Al-Fatihah dan surah panjang selepasnya. Contohnya kan kalau kita solat di rumah kan, mun orang kerja macam tidak LNG, tidak ABF, tidak Bitulupot, kadang-kadang pulang akhir-akhir malam kan, tidak kerja shift, kadang-kadang ngantuk, letih, nya kadang-kadang bukannya tidak LNG ABF saja. Saya pun kadang-kadang emergency case terlalu ngantuk, baca yang wajib aja, Fatihah aja. Jadi sempurnakan bacaan baik. Okey. Syarat sah Al-Fatihah semua dah faham sebab tu dah belajar tu sekadar nak mengulangi. Baik. Ni jam itu. Dah stop tu belum? Baik, kita pergi tadi rukun yang keempat. Okey. Kita pergi ke rukun yang kelima. Baik. Rukun yang kelima, rukuk serta tumakninah. Rukuk serta tumakninah. Tu ada dalil yang bermaksud, dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Tu adalah dalil yang nyuruh kita rukuk, maksudnya keseluruhan, maksudnya menyuruh kita untuk mendirikan solat. Okey, tu hadis. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang lelaki yang tidak sempurna solatnya, kemudian kamu rukuk sehinggalah kamu betul-betul tenang dalam rukukmu itu. Dalam satu peristiwa ada seorang sahabat yang solatnya Nabi lihat Nabi nangganya solat cincai je sembahyang, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, cincai. Nabi pun menasihatnya, mun kau nak rukuk betul-betul supaya kamu tenang, kata Nabi. Baik. Ya dalil Baik. Rukuk pun ada syarat sah juga, syarat sah rukuk. Bukan syarat sah rukuk Kalau syarat sah rukuk tu nya kena beli, cik boleh curi. Baik. Masih rukun yang kelima, syarat sah rukuk. Tapak tangan betul-betul memegang lutut. Tengok, tapak tangan betul-betul memegang lutut. Kita ni dah berumur kadang-kadang macam-macam kita nak style orang nak. Tapi kebanyakannya betul. Tetapi segelintir aja yang salah ataupun cuai ataupun cincai. Kebanyakan memang steady lah. Kebanyakannya memang betul memegang ataupun meletakkan tapak tangan di lutut. Tapak tangan betul-betul memegang lutut. Kemudian bahagian belakang lurus. Tengok apa yang dimaksudkan bahagian belakang lurus? Punggung, belakang dan kepala. Nyasilah lurus macam pembaris. Bukan macam pembaris tapi tengok. Bahagian punggung kan lurus. Tengok. Bahagian belakang lurus ketika tunduk rukuk. Yang ketiga, tidak berniat ketika tunduk melainkan rukuk semata-mata kerana Allah. Kita rukuk mesti kerana Allah. Rukuk mesti kerana Allah. Tu saya selalu nyebut kanak-kanak kan.
Kanak-kanak tu sebagian yang pernah kami naga, bila main-main, wah, tiba-tiba naga kawannya datang. Bila naga kawannya datang, nya rukuk. Apa tujuannya rukuk? Hanya main. Pertama tujuannya main-main. Kedua tujuannya untuk menyembunyikan muka ataupun wajahnya daripada kawannya. Main-main. Nya rukuk ya bukan kerana Allah tetapi kerana main-main. Main-main. Ataupun tengah kita sembahyang tiba-tiba ada kumbang ngabu kedong udah mengelak terus kita rukuk. Ya sih boleh. Ya kita rukuk kena mengelak kumbang ataupun beru kata kucing. Perangai kena panggil beru tu. Ya sih boleh. Apabila kita nak rukuk niatkan, sebab biarlah saya madah di dalam solat tu 3 ataupun 4 gerakan. Yang pertama berdiri, yang kedua rukuk, yang ketiga sujud. Masih ingat tak apa maksudnya? Berdiri apa maksudnya? Rukuk apa maksudnya? Sujud apa maksudnya? Kalau kita berdiri, maksudnya, ya Allah ya Tuhanku, aku datang menyerah kepadamu ya Allah. Maknanya bila kita berdiri di depan Allah, kita datang menyerah diri kepada siapa? Menyerah diri kepada Allah. Ya maksud kita berdiri. Rukuk maksudnya, ya Allah ya Tuhanku, aku datang merendah diri kepadamu ya Allah. Kita rukuk dengan maksud kita merendah diri kepada Allah. Bila kita sujud, maksudnya kita menghinakan diri kita. Kita menghinakan diri kita kepada Allah. Sebablah the best moment dalam kehidupan kita iaitu kita menyentuhkan dahi kita di tempat sujud. Ketika sujud, among the best moment dalam kehidupan kita, saat-saat yang terindah, terhebat di dalam kehidupan kita. Mun kita si mau nak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita rugi. Rugi apa? Kita tidak dapat nak menyatakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya ulangi. Berdiri maksudnya, ya Allah, aku datang kepadamu untuk menyerah diri. Rukuk, ya Allah ya Tuhanku, aku merendah diri kepadamu ya Allah. Sujud, ya Allah, aku menghinakan diriku kepadamu ya Allah. Baik. Tidak berniat ketika tunduk, melainkan rukuk semata-mata kena Allah. Saya ulangi ya. Jangan kena yang lain. Kita rukuk bukan kena yang lain, tetapi memang kita nak merendahkan diri kita kepada Allah. Okey, yang terakhir, tomak ninah, tenang dan tertib ketika rukuk. Ya Allah ya Tuhanku, kalau PM, kalau CM, kalau pengantin lalu, kita boleh beri penghormatan 5-10 minit. Katakanlah kita dalam satu majlis lagu negaraku, bukan main tegak lagi lagu negaraku. Kita asyik berdiri, kita dilin oleh orang. Macam kita malah dosa besar bila kita asyik berdiri waktu negaraku kan. Ya. Sekadar kita nak apa? Nak tomak ninah ketika rukuk pun si dapat. Siknya minta sampai 2-3 minit. Beberapa saat saja. 2-3 saat saja. 2-3 saat saja. Si perlu lama-lama. Cukuplah kita Allahu Akbar, Subhanallah. Subhanallah. Cukup. Subhanallah. Terlalu sedikit masa tumak ninah sebenarnya. Sebab ada saya jumpa tu cerita, minta maaf disuruh kami orang lah. Disuruh kami orang. Ada juga lah. Tapi nak disebut mungkin mazhab berbeza. Ada juga jenis macam ya. Selain mereka ada nemiak main juga, cerita nemiak main. Mun orang tua ngolah benda yang sama juga. Si patutlah kita diminta untuk rukuk berserta dengan tomak ninah, tenang dan tertib ketika rukuk. Mudah-mudahan ulang kaji ini dapat, mana yang saya tahu jadi tahu, mana yang masih blur dapat pencerahan. Jadi kalau ustaz nu madah lain, saya ada madah ustaz lain, bila masalah fikah tu saya cuma madah kita fokus dengan mazhab Syafi'i ataupun pandangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i.
Kalau kita nak dalam YouTube macam-macam nak. Dalam YouTube, YouTube saya nak komen lah. Sebab YouTube-nya pandangan terbuka. Pandangan terbuka maksudnya walaupun orang Malaysia tetapi dia memilih pandangan lain. Jadi kita pada 3 dan saat tu cuma panduan kita kitab Fiqhul Manhaji, iaitu kitab dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada pandangan-pandangan lain, saya terbuka untuk dibincangkan di lain waktu kuliah ini. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang tepat, yang kurang clear, yang kurang berkesan penyampaian adalah kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah beri rezeki kita untuk meningkatkan ilmu dan penyampaian kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.